Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaan yang diberikan kepada kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, kita teruskan siri yang ke-21, kisah Israiliyat ataupun ancaman bahaya Israiliyat yang dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Malam ini insya-Allah kita akan bincangkan tajuk ad-dabbah, iaitu haiwan ataupun binatang yang melata. Baik, dan tajuk ini saya kira ramai kita mengetahuinya lah kan, apabila menyentuh tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat kan, terutama 10 tanda kiamat tersebut. Baik, kisah ad-dabbah ada sandarannya dalam Al-Quran Al-Karim. Selain daripada kisah Ya'juj dan Ma'juj yang kita bincangkan pada minggu lepas, malam ini kita sambung lagi kisah yang berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, kita maklum tuan-tuan tak, ada tanda yang kecil dan ada tanda yang besar. Adapun keluarnya dabbah ini daripada perut bumi kan, ataupun daripada bumi ini termasuk dalam 10 tanda besar kiamat kan. Sebahagian ulama meletakkan nombor 6. Kan ada yang kata begitulah, ada yang kata nombor 7. Tak apa, nanti kita tengoklah. Baik, jadi antara kisah yang berada dalam tema tanda-tanda kiamat. Baik. Jadi antaranya ialah sejenis haiwan ataupun binatang ad-dabbah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran surah An-Naml. An-Namlu kan, orang tak baca An-Namli. Baik, surah An-Naml ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna minhum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu ayatina yuqinun. Bi ayatina la yuqinun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza waqa'al qawlu, apabila tiba masanya berlaku hukuman, alaihim, ke atas manusia. Bila tiba masa untuk dijatuhkan hukuman kepada manusia, akhrajna, kata Allah Subhanahu wa taala, kami keluarkannya. Keluarkannya bukan turunkannya kan. Jadi daripada sini kita boleh faham, akhrajna, kami keluarkan, lahum, kepada mereka, yakni kepada manusia itu, dabbatan minal ardi, sejenis dabbah daripada bumi, keluar daripada dalam keluar, tukallimuhum, yang mana dabbah ini yang akan menyatakan, ataupun kalamani, bercakap, yang akan membicarakan, yang bercakap, yang menyatakan kepada mereka, kepada manusia, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahawa manusia, bahawa mereka
bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat yakni keterangan dan pengajaran kami. Jadi pada masa ini dari sudut sedikitlah latar belakang ayat kan, latar belakang ayat ni dan juga kisah ni kita maklum dia merupakan tanda yang keenam dalam tanda besar berlakunya kiamat. Ada ulama mengatakan dia berlaku selepas daripada matahari naik di sebelah barat. Ada yang kata sebelum. Itu ada sedikit perbezaan pandangan, tak mengapalah kan. Dan yang penting ialah pada masa ni manusia Muslim ada lagi. Baik. Apa cerita nak kaitan dengan Israeliaknya? Apa kaitan? Kaitannya ialah kan ada cerita-cerita yang disebut di dalam memperihalkan binatang dabah ini itu daripada sumber. Ini mana kita hanya fokus kepada sumber. Ada sumber yang diambil daripada mana? Kan sebab perkara ini perkara ghaib, kan perkara akan datang. Al-Quran hanya menyebut begini, ada pun hadis-hadis Nabi adalah sedikit penjelasan, kan, tapi tidak disebutkan secara spesifik dari sudut batang tubuh, kan. Ada penjelasan nanti kita baca, dan tuan-tuan pun saya kira boleh explore lah, cari tengok tarik dalam Google ni, okey, dabah dia akan keluar lah macam-macam, kan. Bacaan tadi itu ada yang betul, ada yang separuh betul, ada yang tak betul. Jadi dalam konteks ayat ini tuan-tuan, kami keluarkan kepada mereka dabah daripada bumi yang bercakap kepada manusia bahawa manusia pada masa itu tu tidak yakin kepada ayat-ayat Al-Quran. Kan? Tidak meyakini biayatina dengan tanda kebesaran kami, la yuqinu, mereka itu tidak yakin. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Baik, ayat di atas ini dalam surah An-Naml ayat 82 menceritakan kewujudan dabah. Maknanya dabah ni benda betul lah, benda sahih. Kan? Sebagaimana yang disebutkan tadi. Okey, menurut ahli tafsir, ayat ini menunjukkan bahawa akan keluarnya dabah pada akhir zaman. Bila kita pun tak tahu, kan? Ketika manusia berada dalam kerosakan, iaitu meninggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, dan mereka juga meninggalkan atau menukar ataupun merubah agama yang hak. Dia ada, kalau tengok kepada kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibn Katsir atau Tabari dan seumpamanya, disebutkan begitu. Sama ada mereka ini menukar, maknanya memindalah sedikit demi sedikit sehingga hilang originaliti agama Islam yang dibawa dan dipegang sejak zaman berzaman, ataupun juga dah tinggalkan agama Islam ini. Dia tak sebutkan untuk masuk kepada agama lain. Barangkali kita boleh andaikan, tuan-tuan yang baca berkaitan dengan sains dan teknologi, ada satu yang so-called agama baru. Dia bukan agama tapi dianggap sebagai kononnya lah, kan. Itu yang saya katakan sebagai so-called saintisme, yang dianggap sebagai kononnya sebagai agama. Kan? Maknanya orang lebih percaya kepada ini. Ini masa depan. Kita hari ini pun kita dah berada 2021. Dari sudut kecanggihan teknologi kita boleh bandingkan dengan tahun 2000 dulu. Dah 20 tahun berlalu kita dapat bezakan. Jadi mungkin dalam 20 tahun lagi, kalau panjang umur, tengok. Mungkin akan ada kereta terbang ke, motor terbang ke, wallahualam, apa lagi benda yang canggih, yang di luar daripada pemikiran kita lah. Baik, jadi pada masa itu, manusia tadi itu, yang Muslim tadi itu, saya katakan tadi, meninggalkan perintah Allah dan juga meninggal atau merubah, memindah agama yang hak ini. Dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dabah dari perut bumi yang akan berkata-kata kepada manusia. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia. Dan ada juga yang mengatakan, okey, dia keluar daripada mana? Ini pun biasalah kalau orang bicarakan tentang dabah ini, mereka akan menyebutkan bahawa
Dabbah ini akan keluar daripada Mekah. Mekah di mana? Itu ada perbincangannya. Sama ada di Bukit Sofa ke, kan? Di Ajia ke, kat mana ke? Itu secara spesifik, tapi secara umumnya majoriti ulama bersetuju dia akan keluar daripada bumi Mekah. Kan yang ada 3 tempat nanti kita sebutkan selepas ini. Baik, dan ada juga yang mengatakan daripada lain. Daripada lain ni tidak disebutkan secara spesifik sebab okey, mana sumbernya? Katakan okey daripada Iran, daripada mana, Tehran lah, katakan daripada Damshi, contohlah daripada Basrah ke, okey, mana nas yang menyebutkan sedemikian, barulah kita boleh masukkan dia sebagai reference. Barulah kita boleh bincang, dan untuk kita nak terima tak terima itu satu hal lagi. Sini sebenarnya ini penekanan kepada sumber. Dan kemudian dia berbicara kepada manusia, ini clear. Kan, bagaimana ayat yang kita baca tadi, tukallimuhum, Dabbah ni berbicara, dia cerita tentang apa. Kan? Baik. Jadi Imam Ibn Jarir At-Tabari dan juga beberapa imam yang lain lah, sebagai sampel beberapa imam yang besar dan muktabar dalam bidang tafsir ini seperti Al-Qurtubi misalnya, kan, saya ambil sampel sinilah. Baik, ketika menjelaskan ayat yang kita baca tadi, kebanyakan ulama kata keluarnya Dabbah ini disebut apabila manusia sudah tidak menyeru kepada kebaikan. Orang buat hal masing-masing, kan? Orang Islam lagi tapi dah mula buat hal masing-masing. Tidak lagi amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Tidak lagi ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Siapa yang kata sedemikian? Antaranya ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia kata ia berlaku apabila tidak ada lagi orang yang menyeru kepada yang ma'ruf ataupun kebaikan, dan pada masa yang sama mencegah kemungkaran. Orang Islam ada. Kita tanya diri kita sendirilah, kan? Ataupun tuan-tuan kata lambat lagi ustaz, kan? Betul lah, kita tengok diri kita setakat mana yang kita mampu untuk lakukan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Kan, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada saudara mara yang terdekat sekurang-kurangnya, okey, mesej apa benda. Kan, dari sudut amar ma'ruf supaya tutup aurat yang betul, baik yang lelaki maupun yang perempuan. Contohlah, kan, amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang paling simple, wasak jelah. Contoh tak? Kan, mungkin kita tak nak bercakap berdepan pun rasa segan, tak berani dan seumpamanya. Kan, itu sekadar contoh, sekurang-kurangnya ada yang kita buat setiap hari, walaupun mungkin sebaris cuma ataupun satu sending message sahaja. Okay. Baik, begitu juga daripada Atiyah, dia kata bila manusia sudah tidak mengenal ma'ruf dan juga sudah tidak mengingkari yang munkar, orang tak kisah pun benda yang baik, dan juga sudah tidak engkar kepada yang munkar. Contohlah, judi, orang tak kisah dah. Arak, orang tak kisah dah, kan? Apa lagi? Zina, orang tak kisah dah. Manusia sudah tidak ambil peduli, manusia sudah tidak kisah lagi kepada perkara-perkara munkar yang berlaku dalam masyarakat. Contoh begitulah. Kita ini kita rasa masih ada lagi manusia, kan? Jadi kiamat lama lagi lah dah. Lama lagi lah keluar Dabbah ni. Jangan ada perasaan begitu kita duk cari, kan? Kokoklah sempat lah, jangan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir dia juga dia ada sebutlah, menukilkan kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang waqa'al qawlu. Maksudnya berlaku hukuman. Dengan antaranya ialah matinya ulama. Biasalah matinya para ulama, kan? Jadi bila mati ulama, matinya orang alim, ilmu tadi hilang, kan? Walaupun ada tertulis dalam buku, dalam kitab, hari ini pula dalam bentuk digital dan sebagainya, tetapi orang yang nak baca, yang nak faham akan ilmu tadi,
tak ramai. Makin hari makin kurang. Dan juga terangkatnya Al-Quran. Terangkatnya Al-Quran, hopefully boleh fahamlah, bukanlah ambil Quran ni, ibarat kata yang ni terangkat naik, tidak kan. Artinya hukum yang ada dalam Al-Quran itu mula ditinggalkan sedikit demi sedikit. Situ. Bukannya hilang muka surat, tak. Kan? Itu kalau ada pun, ialah saya tidak mengingkari kemungkinan berlaku sebagai satu iktibar kepada kita masyarakat, kan. Tapi yang dimaksudkan dengan terangkatnya Al-Quran ialah diangkat hukum tadi kerana manusia sudah tidak mempedulikan lagi akan hukum dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Orang tak kisah, kan? Maka kata dia, banyak kalau baca Quran sebelum dia terangkat. Baik, orang ramai bertanya, mushaf ini boleh terangkat? Boleh difahami. Bagaimana Quran yang ada dalam dada orang yang menghafal? Kan? Sebab kalaulah masalah ni tuan-tuan, betul tak? Yang fizikal ni, kita boleh nampaklah diangkat. Kan? Kalau Quran yang ada dalam dada, maknanya, kata Abdullah bin Mas'ud tadi, malamnya dia ingat, esoknya hilang. Kan? Samalah kadang-kadang kita duk hafal ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu, kita ingat, kan? Lama tak baca, dah lupa. Kan? Orang kata perangat balik, baca balik, ingat semula. Kita tu yang alhamdulillah masih ingat. Kuklah macam tu sehingga kan manusia tadi akan lupa apa dia untuk menyebut la ilaha illallah. Kan? Menyebut la ilaha illallah. Sebutan pun kena betul. Kadang-kadang disebutkan dengan la ada hamzah. Itu panjang perbincangannya. Baik, dan mereka mengambil kata-kata jahiliyah dan syair-syair dia. Ini sesuai dengan zaman tersebut. Hari ini orang ambil apa barangkali? Lagu, whatever lah yang selain daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu tuan-tuan, dalam interaksi kita hari ini, kita jumpa banyak orang menulis dah. Yang quote kata-kata manusia, tak kiralah kata siapa sekalipun, ahli falsafah Greece ke, ahli falsafah barat ke, manusia itu manusia ini, kan, boleh, tak ada masalah. Tapi bagi saya sarankan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan sekalian, berusahalah untuk nak memetik ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW terlebih dahulu, sebelum kita memetik pandangan orang lain. Kan? Yang ada dalam Facebook misalnya, bukan tak boleh nak ambil kata-kata manusia. Boleh, selagi dia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tapi kalau dalam konteks manusia Muslim, kan biasanya dia buat satu kesimpulan atau rumusan daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi. Kan? Jadi kita pun cari ayat tadilah, kita cari ayat, kita baca, kita faham, kita hadam dan kita boleh kongsikan ayat tadi dalam media sosial kita supaya dia menjadi peringatan kepada kita dan juga kepada orang lain. Baik, kemudian yang ketiganya ialah Dr. Wahab Az-Zuhaili. Ini ulama kontemporari. Dia juga menyebutkan bahawa di akhir zaman ketika manusia dah rosak, tidak laksanakan perintah Allah Ta'ala, tukarkan agama yang hak yang betul, mereka berhak mendapat azab. Kan, waqa'al qawlu dalam erti kata manusia mendapat azab yang Allah janjikan itu, apa dia? Menjelang datangnya kiamat, Allah keluarkan haiwan melata dari bumi untuk manusia yang berbicara. Apa yang disebutkan? Dia kata manusia ni, ramai manusia tidak yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu je. Kan? Dia sebutkan bahawa ramai manusia tidak yakin. Tidak yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi timbullah perbincangan. Boleh jadi haiwan tu adalah manusia. Ada juga pandangan oleh tafsir semasa, dia kata dabah ini manusia. Kan, wallahu alam lah. Ini pandangan, kan. Kerana macam kalau belajar mantik ataupun logik, hayawanun natiq, manusia tu ialah haiwan yang bercakap. Kan, kerana disifatkan dengan bercakap dan juga kerana semua yang melata atas bumi ni, dabah ni,
haiwan yang melata termasuklah sebahagiannya mengira sebagai manusia. Wallahu a'lam. Ini pandangan. Kan nak terima boleh, tak terima pun tidak mengapa. Tapi kalau berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebut tentang dabbah ini, dan rumusan para ulama dia adalah haiwan. Kan? Baik, kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Ini juga ada, dia banyak menulis buku berkenaan dengan perkara inilah, tentang apa kita panggil apa asyratus saah, tanda-tanda kiamat, akan perihal rukun iman Islam dan sebagainya. Ada beberapa banyak buku dia. Baik, dia kata antara salah satu tanda kuasa Allah akan keluar, ini pun samalah ketika kejahatan bermaharajalela, kerosakan meluas, manakala kebaikan amat sedikit. Kan ini yang tadilah sebagai pengulangan. Baik. Jadi jelas bahawa dabbah ini ialah bukan binatang melata yang biasa. Kan? Dia binatang yang melata. Kan? Tapi bukan yang biasa. Sebab apa? Sebab dia specialnya dabbah ini ialah kerana dia dapat bercakap dengan manusia. Bagaimana dia bercakap? Itu tidak disebutkan. Tuan-tuan jangan tanya saya, Ustaz dia bercakap bahasa apa? Kan dah keluar dia Mekah, dia boleh bercakap Arab lah kot. Wallahu a'lam, tidak disebutkan secara spesifik, dan kalau ada, maka inilah dia balik kepada tema asal. Kan tidak ada sumber yang sahih menyatakan bahawa dia bercakap dalam bahasa tertentu. Maka wallahu a'lam, kan itu yang lebih baik. Apa itu dabbah? Baru masuk definisi 937. Baik, dabbah dari sudut bahasa, dabbah setiap benda yang berjalan atas muka bumi. Jadi dari sudut istilah ialah sejenis haiwan ataupun binatang yang akan keluar di akhir zaman. Sejenis haiwan yang akan keluar di akhir zaman bila manusia berada dalam keadaan jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluarnya haiwan dabbah ini merupakan antara tanda besar kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, satu poin yang penting. Bila kita berinteraksi dengan tema dabbah ini, dia adalah yang berkaitan dengan yaumus saah, kan hari kiamat. Jadi bila hari kiamat ini benda gaib, bila benda gaib, maka sumber tadi itu mesti datang daripada sumber yang sahih. Quran menyebutkan yang ni. Hadis pun kita kena semak yang pastikan bahawa hadis yang kita terima ialah hadis yang sahih. Sebab dia melibatkan perkara gaib. Ini yang kena faham. Walaupun isu ni mungkin 5 minit boleh selesai lah, kan cerita. Tapi saya nak kongsikan dari sudut sumber. Baik, dabbatul ard sama juga binatang yang melata di muka bumi, sama ada dia 2 kaki, berkaki 4 ataupun merayap. Ini biasalah kalau tuan-tuan cari dalam kamus pun begitulah diertikan dengan perkataan dabbah. 2 kaki ayam ke begitu. 4 kaki lembu kambing ataupun merayap ular. Kan? Syekh Tantawi, ini bekas Syekhul Azhar dululah, sempat dengan saya masanya, kata silap saya, dia jadi mufti Gumhuriyah pada masa saya belajar dululah, 30 tahun dulu. Dia ada kitab tafsir dia kata dabbah ni sebagai kata nama untuk setiap haiwan yang ada roh. Tak kira jantan, betina, ada akal, tak ada akal. Kan? Dan hari ni pun rasanya saya pun tak pastilah. Saya pun tak sempat nak semak dan nak menonton beberapa siri ceramah berkenaan dengan dabbah ini. Kuk-kuklah ada. Kan dalam ceramah-ceramah tadi itu, misalnya dalam kuliah-kuliah tadi disebutkan dabbah ini jantan ke betina ke, kan. Jadi apabila nas yang sahih tidak menyebutkan, maka sebaiknya kita pun Allahu a'lam begitu sahaja. Yang penting ialah kita mengambil ibrah daripada apa yang ada. Baik, ada beberapa hadis berkenaan dengan dabbah ini juga sebagai sampel daripada sini.
Huzaifah bin bukan Al-Yaman, Huzaifah bin Asid. Dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghurfati wa nahnu asfalu minhu fattala'a ilaina. Maknanya ginilah, sahabat ni dia duduk sembang lah kan. Dia kata Nabi ni dalam satu bilik dan kami duduk di bawah daripada tu, dan kami pun Nabi fattala'a ilaina, Nabi pun datang kepada kami. Nabi kata ma tazkurun, kamu sembang apa ni kan. Kulna as-sa'ah, Nabi kata ada terjemahannya di sini. Baik, Nabi datang kepada kami Rasulullah. Nabi pergi kepada sekumpulan sahabat yang sedang sembang lah bahasa kita dah kan, yang sedang berbual tadi itu, berbincang. Nabi tanya, bincang apa ni? Apa yang kamu bincangkan? Maka kami menjawab, kami sedang bincang tentang hari kiamat. Lalu Nabi pun sebutlah kan, sesungguhnya kiamat tadi, kiamat itu inna sa'ata la takunu hatta, kiamat itu tidak akan berlaku sehingga dia cukup 10 tanda kan. Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil arab wa dukhan wa dajjal wa dabbatul ardi wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'i syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qu'rati adanin tarhalus nas. Okey, setakat tu. Jadi sahabat tadi duk bincang kan tentang kiamat. Nabi pun kata sesungguhnya saat tu kiamat tadi tidak akan berlaku sehingga 10 tanda ni. Pertama, berlakunya gerhana di timur. Berlakunya gerhana di timur, kalau tuan merujuk, tuan-tuan dan puan-puan merujuk di timur dalam konteks sabda Nabi SAW ini di mana? Yaman. Kan kita kena faham dunia pada masa tu dari sudut knowledge. Okey, Yaman kan. Okey, ataupun kita nak ambil bahagian Jepun tu pula pada masing-masing lah. Okey, gerhana di timur, berlakunya gerhana di barat, poinnya gerhana. Yang ketiga ialah berlakunya gerhana di jazirah ataupun semenanjung tanah Arab. Kemudian dukhan, asap keluar, dajjal, kemudian dabbah kan, dan Ya'juj dan Ma'juj, dan terbit matahari daripada barat, api yang keluar daripada lembah Adnin. Ini di Yaman kan. Baik, ini dalam Sahih Muslim. Ini sekadar contohlah. Jadi nak tunjukkan bahawa dabbah ini ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang menyokong ayat Al-Quran yang kita bincangkan pada malam ini. Dan begitu juga dalam hadis yang kedua, ialah dalam Sahih Muslim juga, dari Abu Hurairah. Dia kata bahawa Rasulullah ini pesan, badiru bil a'mali sittan, suruh buat amal soleh ni sebelum datangnya sittan, 6 perkara. Apa dia 6 perkara ni? Tulu asyamsi min maghribiha, naik matahari daripada barat, awid dukhan, ataupun asap, merujuk kepada keluarnya asap, awid dajjal, ataupun yang ketiganya ialah dajjal, au ad-dabbah yang keempat, au khassata ahadikum au amra bil al-ammah, ataupun perkara khusus kepada dalam kalangan kamu yang berlakunya kematian dan juga urusan umum, merujuk kepada berlakunya kiamat. Jadi bermakna masa ni taubat dah tak ada guna dah. Kan, taubat dah tidak ada guna lagi. Baik, jadi berdasarkan kepada dua hadis yang kita ambil sebagai sampul dalam dua sahih Muslim tadi, keluarnya Dajjal ini merupakan salah satu daripada tanda besar ataupun hampirnya berlaku hari kiamat. Okey. Pendapat ulama tentang dabbah. Ulama berbeza pandangan dalam menentukan makna ataupun maksud dabbah ini. Imam Al-Qutubi dia kata seekor anak unta daripada unta Nabi Soleh. Ada hadis dia. Kan, cuma hadisnya di sini hadis yang tidak sahih lah. Saya rujuk kepada tafsir Al-Qutubi ni kan. Jilid 16 muka surat 209. Kan. Saya ringkaskanlah, tidak nyatakan hadis tadi kan. Baik, ini pandangan. Dan juga ada yang kata yang dimaksudkan sebagai al-jassasah. Baik, ada disebutkan nanti. Dan cerita dalam hadis Tamim Ad-Dari, ada yang kata ular yang jaga dinding Kaabah,
Ada yang kata manusia yang bercakap bagi menentang orang yang melakukan bid'ah dan kekufuran, dan ada juga yang kata dabbah ini ialah isim atau kata nama bagi setiap haiwan yang melata, dan ia bukan haiwan tertentu yang ada pelbagai keajaiban. Pelbagai keajaiban dan keanehan. Dan ada juga yang inilah mungkin pandangan yang agak pelik ni. Ada yang kata dia ni macam virus, tak? Sejenis kuman ataupun bakteria. Kan? Kok lah pula jadi golongan anti vaksin ke apa benda lah. Kan? Wallahualam. Yang kata kuman ke bakteria ke dan sebagainya. Namun dijawab bahawa kuman dan bakteria tadi dah ada dah sejak dulu lagi. Begitu juga dengan pelbagai penyakit yang merosakkan sistem tubuh badan kita ni, tanam-tanaman, ternakan, sedangkan haiwan dabbah ini adalah merupakan tanda datangnya kiamat tu belum ada. Baik, bakteria juga tak dapat dilihat dengan mata kasar. Sedangkan Nabi kata bahawa dabbah ini boleh dilihat oleh manusia dengan mata kasar, dan juga dalam hadis menyebutkan yang dabbah ini dia bawa dua benda bersama dia, iaitu khatim, cincin Nabi Sulaiman, dan tongkat Nabi Musa. Tuan-tuan jangan tanya saya tak ada jawapan. Bagaimana dia bawa tadi Ustaz? Kan dia letak dia ada beg ke, duk tilik lah kata tak kepik, ataupun dia berjalan dia pegang tongkat ke. Kan jadi seolah dabbah ini ada tangan ke, kan cincin tadi tu letak di jari dia. Wallahualam, hadis-hadis Nabi yang sabit dan sahih tidak menceritakan sedemikian. Cukuplah sekadar kita beriman. Kan? Itu saja. Dan haiwan ini dia tidak menerkam, dia tidak cari, tidak merosakkan manusia. Dia tidak macam Ya'juj dan Ma'juj. Tak. Dia tidak merosakkan manusia, dia hanya sekadar kan lalu cerita okey. Dia bagi tanda. Ini pun ada perbezaan riwayat lah. Setengah kata pertama yang bagi yang kafir ni dia cop pada antara dua mata ni, cop dengan cincin, macam cop apa panggil? Apa kita panggil cop tak? Kan? Stempel. Stempel ni pada kawasan sini ni, dahi antara dua mata ni, di sini. Kalau orang kafir ni dia letak di sini, dan sebahagian riwayat kata sebaliknya. Kalau orang yang Islam dengan tongkat disapu, dan riwayat sebaliknya, sebaliknya maksudnya ialah yang kafir tadi itu diketuk dengan tongkat. Ada riwayat yang sebegitu. Kan? Yang sinilah yang penting ialah manusia pada masa itu tu ada tanda pembeza antara mereka. Dan pada ketika itu, ini dalam konteks bakteria ni, kan? Dalam konteks bakteria, sedangkan bakteria tidak ada tanda yang sedemikian. Maknanya sebab dabbah ini boleh dilihat. Kalau bakteria kuman tak boleh dilihat oleh mata kasar kita. Baik. Jadi sebagai kesimpulan yang atas tadi, pendapat-pendapat ini, dabbah ini ada beberapa ciri khas yang berbeza dari sudut kekuatan, keluasan, keilmuan dan kecantikan, yang mana dia ni adalah utusan Tuhan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Tugas dia apa? Tadilah tukar limuhum menceritakan kepada manusia bahawa begini-begini. Kan? Habis selesai, habis tugas dia, selesai. Baik, tambahan pula tidak ada siapa yang mampu lari daripada dia. Dan kalau seorang tadi nak cari kan ataupun menghendakinya, nescaya dia tidak mampu untuk melakukan hal sedemikian. Baik. Ada pelbagai riwayat yang menceritakan tentang dabbah ini. Yang biasa perawi ini dia cerita tentang sifat tadilah. Sifat kalau tuan-tuan buka, kalau kita buka dalam antaranya seperti riwayat Abdul Rahman bin Abi Hatim. Kan? Abdul Rahman ni mana Ibnu Abi Hatim. Ni antara ulama besar ni. Baik, dan juga Ibnu Marduwah dan Ibnu Jurayj. Daripada Abu Az-Zubair, ni ada 2-3 riwayat lah ni, saya combinekan sekali. Daripada Abu Zubair Az-Zubair yang menyifatkan bahawa dabbah ini sebagaimana. Pertama, dia kata kepala dabbah ni macam kepala lembu jantan.
Tuan-tuan letakkan cari scroll dalam internet tu tengok. Kepala kan suruh anak lukis dak. Kepala macam lembu jantan. Mata macam mata babi. Telinga macam telinga gajah. Dia ada tanduk macam tanduk usa dan tengkuk dia macam tengkuk burung, unta, dan dadanya seperti dada asad, dada singa, dan warna dia seperti warna an-namir, warna harimau betina, rusuknya macam rusuk kucing, ekornya macam ekor kibas, dan kakinya seperti kaki keldai, jarak antara dua sendi sepanjang 12 hasta. 12 hasta ni saya letak dalam 6 meter lah, kerana satu hasta biasanya setengah meter ataupun mungkin sekaki lah ataupun lebih sikit. Itulah lebih kurang. Kan? Ada tapi inilah yang dikatakan tadi. Kan? Kalau cerita secara detail ni, mana sumber? Ada sumber dia, tapi sumber-sumber tadi, riwayat-riwayat tadi adalah riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang tidak sahih. So apa nak buat? Apa nak buat? Terima saja kan bahawa dabahnya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih. Baik, Imam Suyuti pun ada menukilkan daripada Wahab bin Munabbih bahawa dabah ni adalah tanda ke-6 daripada tanda-tanda kiamat. Yang saya katakan tadi, ada yang kata terbit matahari di sebelah barat dulu, ada yang kata sebelum. Kan itu perbezaan pandangan dalam kalangan ulama lah. Itu tak ada masalah kan. Ini sekadar contohlah buku kitab tafsir Quran Azim, bukan Ibnu Katsir, tapi oleh Imam Abdul Rahman ataupun Ibnu Abi Hatim Al-Razi. Kan? Sekadar contohlah. Okay, Imam Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris Al-Razi ataupun lebih dikenali sebagai Ibnu Abi Hatim Al-Razi yang meninggal pada 327 Hijriah. Baik, tuan-tuan. Berdasarkan kepada ayat 82 satu-satu ni kan, surah An-Naml ini tempat keluarnya di mana? Kan? Memang daripada bumi, wa akhrajna, kami keluarkannya kan. Sudah tentulah daripada dalam bumi, bukan wa anzalna, bukan kami turunkan dak. Jadi timbul persoalan bahagian bumi mana? Bahagian bumi mana? Ada hadis menyebutkan bahawa di Mekah kan, bahawa di Mekah, cuma ada 3 peringkat lah. Ada yang pertama mengatakan dia ni di kawasan Al-Badiyah ataupun Al-Qura, kawasan kampung dia keluar kemudian disembunyi. Kan? Kemudian keluar lagi, barulah yang keluar kali ketiga tu barulah dia akan merebaklah, akan pergi ke setiap individu. Dalam hadis riwayat daripada Abu Buraidah, dia kata aku pergi bersama dengan Nabi SAW ke satu kawasan gurun yang berhampiran dengan Makkah yang merupakan kawasan tanah berangin yang sekitarnya berpasir. Lalu Nabi SAW bersabda, takhruju dabbatu min hazal mawdi' fa idza fitrun fi shibrin. Dabbah keluar dari tempat ni, maka adalah luas tempat rekahan keluarnya selebar sejengkal dan sepanjang sejengkal. Jengkal mungkin jengkal Arab dengan jengkal Melayu. Lebih kuranglah, kita tambah sikit lah kot. Mungkin 1 inci ke 2 inci lah. Jadi itulah dia tempat di mana juga tidak disebutkan secara spesifik. Kan? Walaupun ada perbezaan pandangan daripada mana. Okay, dari mana dia keluar? Ada yang kata pertama daripada Mekah, dari Masjid Haram. Itu yang disebutkan mana? Sofa tadi tu. Okay. Dari masjid yang paling mulia, diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Dia kata Nabi SAW menyebut tentang dabbah. Lalu Huzaifah ni tanya, dari mana dia akan keluar? Nabi kata min a'zamil masajidi hurmatan 'ala Allah, dari masjid teragung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini Mekah. Kan, dan kalau dalam banyak riwayat pun menyebutkan Mekah. Kan? Cuma Mekah tadi itu di mana? Kan? Kalau kita ringkaskan bahawa memang Mekah lah. Okay, di Mekah, cuma Mekah itu di mana? Juga dikatakan tempat keluar di Bukit Sofa. Kalau tengok dalam gambar sebagainya,
Okay, sofa ini tak sama dah dengan sofa yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul tak? Tuan-tuan yang pergi haji pada tahun 70-an, yang tahun 80-an, tahun 90-an, kan dia beza. Masa saya pergi tahun 92 dulu, boleh naik lagi atas bukit tadi tu, antara sofa dan marwah. Dah ada dah swimming ni kan, dah ada dah. Cuma tidak berbumbung lagi. Tidak bertingkap, sorry. Kan dah boleh naik dah, dia tak pagar lagi. Nak ceritanya kan. Jadi bermakna jemaah haji, jemaah umrah bila bersa'i tadi itu boleh naik atas kedua-dua bukit Safa dan Marwah, kan? Bukit Batu lah. Jangan kata nampak bukit pasir dah. Dan di situ dikatakan tempat keluarnya Dabbah tadi, kadar rekahan kan, yang kadarnya sepanjang senikal lah, kurang lebihnya begitu. Baik. Jadi yang nombor 2 ialah Bukit Safa daripada Atok. Dia kata aku tengok Abdullah bin Amr bin Amru, bin Amr, Ain Mim Ra Waw, dan kedudukannya dekat dengan Bukit Safa, lalu diangkat kaki dalam keadaan berdiri. Kalau engkau mahu, kan, aku tidak meletakkan kakinya sehingga aku meletakkan di atas tempat keluarnya Dabbah. Ini dalam tafsir At-Tabari. Baik, jadi kata Ibn Umar radhiyallahu an, dikeluarkan Dabbah daripada rekahan di Bukit Safa. Imam Asy-Syaukani juga ada menukilkan pelbagai pendapat ulama tentang keluar tempat keluar Dabbah ini. Antaranya dia kata ulama berselisih tempat manakah keluar Dabbah ini. Ada yang kata dari Bukit Safa, ada yang kata Bukit Abu Kubais juga di Mekah, dan dikatakan 3 tempat. Pertama di kawasan Badiah ataupun kawasan lembah, kawasan wadi. Kan? Dia keluar, okey. Kemudian diperangi oleh manusia dan banyak darah keluar, dia pun bersembunyi. Okay. Kemudian dia keluar kali kedua. Qura ni maknanya kampung lah. Kan? Kalau tadi di kawasan wadi, kemudian kawasan Al-Badiah, kawasan kampung, dia keluar. Dan yang ketiga ialah di kawasan Masjid Haram. Kan? Dan juga dikatakan dia keluar antara rukun dan maqam di Masjid Haram, dan ada juga dikatakan dia keluar di Tihamah. Ini ada pelbagai pandangan lah. Baik. Jadi sebagai kesimpulan, kan yang detail-detail ni kita KIV lah. Yang penting ialah ulama berpandangan bahawa Dabbatul Ardi ini akan keluar di Mekah, di mana tidak dijelaskan, kan, menerusi sumber-sumber yang berautoriti. Yang riwayat-riwayat tadi itu ada masalah, dan yang kita pegangnya ialah boleh kita pegang yang Mekah saja, yang tu boleh. Adapun yang detail ni tak apalah, kita abaikanlah, kan. Kalau kita dengar cerita pun kita apa panggil, kita abaikanlah tak, sebab dari sudut sumbernya adalah sumber yang tidak sabit dan tidak sahih. Baik. Saya jumpa tadilah duk cari-cari ini kata yang ada ditemui. Katanya di Israel, betul tak betul wallahu alam. Contohlah, kan, yang ada, mungkin tuan-tuan pun boleh cari tengok. Ini sekadar contoh, kan. Nak percaya tak? Jangan percaya, kan. Bab kata bahasa Arab, khabar yahtamilu sidq wal kazib, mungkin betul, mungkin tidak betul, kan. Mungkin betul, mungkin tidak betul. Baik, apa yang dibawa oleh makhluk ni? Kan ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sedemikian, dan juga diriwayatkan oleh imam-imam tafsir lah. Okay, seperti dalam kitab tafsir At-Tabari dan seumpamanya. Cuma bila dalam riwayat tadi, kan, ada beberapa perawi. Bila nama Zaid bin Jada'an, kan, dan juga daripada Muhammad bin Ishaq ini, kita dapat detek lah secara umumnya riwayat ini kemungkinan bermasalah. Sebab Zaid bin Jada'an memang terkenal sebagai orang yang mungkar ataupun yang tidak diterima akan periwayatannya lah, kan.
Baik, jadi secara tak langsung, kalau begitu yang ini tidak sahih lah Ustaz. Ya, tetapi ada hadis yang lain yang menyebutkan sedemikian. Kan? Jadi yang dibawa oleh Dabah ini adalah keluar bersama Dabah ialah cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Kan? Baik. Begitu juga dengan daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Abdullah bin Amru, dia kata Dabah keluar bersama cincin Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa. Adapun orang kafir dicop pada kedua belah matanya. Kedua belah matanya yang saya sebutkan tadi lah, kan? Maknanya macam tengah-tengah ni lah, tak? Dengan cincin, dan juga bagi orang mukmin disapu tongkat pada mukanya tadi, dan mukanya menjadi putih, berseri-seri, bersinar-sinar. Kan? Sebahagian riwayat menyebutkan sebegitu, dan manusia dapat membezakan kalau yang jenis cerah bersinar-sinar tu mukmin, dan yang hitam yang gelap itu adalah kafir. Dan pada masa tu orang sudah tak panggil nama dah. Orang akan panggil wahai kafir ya mukmin. Kan? Dan ada hadis daripada Abu Hurairah, Nabi SAW menyebutkan takhrujud dabbatu wa ma'aha asa Musa alaihissalam wa khatam Sulaiman alaihissalam. Ada hadis daripada dari sini, kan, riwayat Ahmad, dan hadis ini adalah hadis hasan, kan. Baik, jadi dua benda ini clear. Fatah timul kafira qala afan anfal, atas hidung. Kan, sebahagian kata atas hidung, mungkinlah atas hidung, ataupun yang kata di sini bil khatim dengan apa panggil, dengan stem tadi itu, dengan cop tadi itu, dan juga watajlu wajhal mu'min bil asa, dan disapu ataupun dipukul wajah orang mukmin dengan asa, dengan tongkat, hatta inna ahlal khiwan la yajtami'una ala khiwanihim fayaqulu haza ya mu'min wa yaqulu haza kafir. Dabbatul ard akan keluar bersamanya tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman. Dia akan menekap pada orang kafir, kata Affan pada hidung orang kafir dengan cincin, dan jelas ceria wajah orang beriman dengan tongkat, sehingga ahli khiwan, orang yang sedang makan berhimpun pada hidangan masing-masing pun mereka akan panggil. Maknanya pada masa tu kan, wahai orang beriman, wahai orang yang kafir. Daripada situlah dapat dikenal pasti. Kalau kita kata kawan tu yang sedang makan bersama-sama kita tadi tu, kan, orang pun dapat tahu kita ni sama ada yang Islam ataupun yang kafir. Allahu a'lam. Baik. Ini pun sama riwayat. Kemudian yang berikutnya ialah sebelum kita pergi kepada kesimpulan, okay, berapa lama bila dia muncul? Dia muncul ni berapa lama? Dalam membincangkan isu ini, didapati tidak ada sebarang nas yang sabit, yang sahih menyatakan bahawa Dabah ini muncul berapa lama. Kalau kita katakan, ataupun mungkin kita jumpalah, ada yang kata seminggu ke 40 hari ke, biasalah, kan. Jadi wallahu alam, sebab apa? Sebab tidak ada nas yang sabit, nas yang sahih yang menyebutkan sedemikian. Kan? Jadi ada pandangan lah daripada penyusun kepada Mausu'ah Al-Akhirah ini, Syekh Mahir Ahmad As-Sufi, dia kata ada pun tempoh dia berada di bumi ini, aku tidak temui dalam mana-mana riwayat yang sahih maupun dhaif mengikut tempoh yang tertentu. Jadi bila tidak ada, kalau kita dengar dan dalam mana-mana bicara, kan, manalah tahu. Sebab orang yang bercerita tentang tanda-tanda kiamat ni dalam bab Dabah ini, kan, ramai macam-macam jenis latar belakang ilmu, kok-koklah ada, kan. Jadi kita dapat bezakan yang ini kita KIV, kerana dia tidak ada sumber yang sahih yang menyatakan ataupun tentangnya. Itu sahaja. Nah, sebab balik kepada premis asal, iaitu bila mana kita berinteraksi dengan apa perkara yang ghaibiyat,
Kan kerana tanda-tanda kiamat masuk dalam perkara sam'iyat, dalam perkara ghaib, sudah tentulah kena datang daripada sumber yang sahih. Baik, apa hubungannya dengan Israiliyat? Kan Israiliyat ada disebutkan tadi dalam sebahagian yang awal-awal bermakna seperti nukilan daripada At-Tabari, nukilan daripada Al-Qutubi itu kan sumber yang datang daripada Wahab bin Munabbih dan seumpamanya lah, kan. Dan yang saya sebutkan, kita jangan allergi tak, kan. Nama-nama Abdullah bin Salam, kemudian Wahab bin Munabbih ataupun Ka'ab al-Ahbar, kan, bahawa mereka ni walaupun mereka ni berketurunan atau berbangsa Yahudi, mereka telah peluk Islam, kita bersangka baik mereka sampaikan sesuatu informasi daripada agama yang terdahulu, kan, atas sangka baik mereka, kan. Itu sahaja, kan, bukannya untuk nak merosakkan. Itu niat kita, kan. Kalau mereka ada niat seperti itu, wallahu alam, kerana kita tidak tahu dan tak boleh kita nak menuduh secara sembrono, kan. Kita bersangka baik, cuma kita ceritalah, dan atas dasar itulah juga kebanyakan ilmuwan hari ini mereka lebih alert, mereka lebih berhati-hati untuk memastikan bahawa sumber yang daripada Israiliyat dan yang sewaktu dengannya itu kita tapis betul-betul supaya walaupun dia tidak melibatkan aspek akidah dan ibadah, kan, keaslian di dalam pengkisah suatu cerita juga terjaga dan terpelihara. Kalau tidak, dia akan jadi cerita tadi itu bercampur aduk belaka, kan. Sebagaimana kalau kita dengarlah, kalau penceritaan dari sudut sejarah, dari sudut sejarah ni panjang cerita tak, kalau kita bincang secara detail kisah cucu Nabi Adam, kan, tak, kan, macam-macam yang tingginya berapa, setengah kata 12,000 hasta, kan. Itu sumber daripada mana? Kan, sumber daripada ada yang kata Israiliyat, ada yang kata tidak ada sumber yang sabit dan sahih, wallahu a'lam. Baik. Ada soalan? Bila muncul Dabatul Ard ini, jadi ada beberapa pandangan daripada ulama yang menyusun urutan ataupun kronologi tanda-tanda kiamat besar ini. Yang pertama, turunnya Nabi Isa AS. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi yang sama namanya dengan nama Nabi kita SAW. Bukan nama dia Mahdi tak. Mahdi bermakna Al-Hadi, yang membawa hidayah ataupun petunjuk. Dan yang ketiganya ialah munculnya Dajjal. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima ialah Dukhan. Kemudian Dabbatul Ard. Kemudian api yang menghalau manusia di Adnin ataupun di Yaman. Dan yang satu lagi ialah terbit matahari daripada sebelah barat, kan. Jadi tempoh tadi Dajjal ni keluar ialah bakhrujud dabbah 'alan nasi waktu duha, kan. Dia keluar pada waktu duha. Dan pada masa itu, tuan-tuan, pada masa itu orang Islam ada, kan. Dia cuma Dajjal ini dia pergi kepada setiap orang, kan. Dia buat benda tadilah. Jadi macam kita kata pergi cop lah tak, pergi apa kita panggil cop, kan. Yang antara Islam kafir. Itu sahaja. Dan dia tidak nak memburu ataupun nak membunuh ataupun nak merosakkan manusia. Dan kalau tuan-tuan tanya saya bagaimana dia buat kerja tu, adakah di Mekah saja? Wallahu alam, tidak diceritakan secara
detail. Kan? Tidak diceritakan secara detail bagaimana apa panggil dia melakukan tugas dia kan, dan berapa lama, dan setelah tugas tadi itu juga bagaimana sama ada dia mati ke apa ke juga tidak dinyatakan, maka kita pun tak tahu kan. Jadi cukuplah hanya sekadar itu saja kita beriman ia sebagaimana yang disebutkan, itulah yang lebih mudah. Dan juga yang jelasnya ialah dia bukan keturunan manusia, dia bukan jenis haiwan yang apa panggil yang berkembang biak, dia bukan keturunan haiwan yang sedia ada kan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz akhrajna bermakna dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bukan makhluk asing. Kalau makhluk asing kan datang daripada luar bumi ini, daripada langit, tapi dia datang daripada minan ardi, daripada bumi. Kok-koklah ada orang bercerita juga kan, bunyi bising dalam tanah ni, kan bunyi bising dalam tanah tu mungkin yang dimaksudkan oleh sebahagian daripada cerita ataupun cerita itu ialah dabah nak keluar, kan duk korek-korek contohlah, wallahu a'lam kan. Jadi benda tadi tu benda yang tidak ada asas dan sandarannya yang sabit dan yang sahih dalam agama. Jadi kita ni sebagai umat akhir zaman, kita cukuplah kita beriman yakin sepenuhnya kepada berlakunya kiamat, dan Nabi dah sebutkan tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar, maka kita berpesan pada diri kita, ahli keluarga kita, untuk kita memperbanyakkan amal soleh. Itu sahaja. Kan kita buatlah takat mana yang boleh. Kan? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita, keturunan kita, zuriat kita daripada perkara-perkara yang disebutkan tadilah, daripada fitnah dajjal kan, dan juga yang sewaktu dengannya. Jadi saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dabah ni cuma seekor saja kan? Sebab dia tidak berkembang. Oh. Okey, tak apa. Tak, itu yang kata tadi tu kan. Jadi tidak ada cerita. Kalau misalnya kalau kita bertanya tak, kalau dia keluar tu di kawasan Mekah kan, kerana hadis yang menyebutkan sebagai itu, jadi apakah dia juga pergi ke Madinah? Apakah dia juga pergi ke Syria? Dia pergi ke Jordan? Pergi round negara Arab ni? Wallahu a'lam. Betul tak? Dan kerana tidak ada hadis yang lain yang sahih yang menjelaskan bagaimana dabah itu melaksanakan tugasan dia, kan? Kan dia sebab dia tidak macam tu. Dia sebagai satu simbol kan, tanda kan, antara tanda berlakunya kiamat dah. Jadi bila dah keluar dah, kalau kita beri contoh hari ni dah, bila dah keluar ada misal kata adalah manusia, contohlah kan, pergi buat begitu begini, oh dah ada dah. Situ dia punya point, betul kan? Situ dia punya point, artinya dabah dah keluar. Kan? Dan apakah dia akan pergi ke seluruh dunia juga tidak dinyatakan. Kan? Jadi bermakna kalau manusia yang pada masa tu hanya ada dua, Muslim dan kafir, kalau kita kata okey dari sudut maklumat lah, maknanya ginilah kita kata. Orang dari Mekah ni, contohlah, WhatsApp dah satu dunia. Dah WhatsApp dah satu dunia, Dajjal dah keluar dah. Kan aku tengok dia dengan gambarnya, snap gambar kepada orang yang berada di Los Angeles. Contoh lah kan, dengan kecanggihan teknologi pada masa itu yang lebih lagi. Jadi bagaimana yang berlaku selanjutnya, apakah dabah itu akan terus menjala sampai ke Eropah ke yang tu, wallahu alam kan. Cukuplah sekadar kita tahu, kita faham bahawa tugas dia ialah memberitahu manusia, wahai orang Islam, wahai orang kafir, kamu ni kan, kalau orang Islam
Kalau orang kafir, kamu ni tidak yakin kepada Al-Quranul Karim. Kan? Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah yang kita bincangkan pada malam ini. Itu sahaja. Nak cara detail? Tak. Yang nak cara detail itu yang pelik-pelik, keluarlah. Kan pendengar, penonton seronok. Tak. Hebat. Kutip kat mana? Wallahu a'lam. Kan? Sedangkan ibrahnya ialah kita mengambil istifadah, mengambil faedah, berjaga-jaga kan, dan perbanyakkan amal soleh. Itu sahaja. Mungkin kita rasa generasi saya dak lah kot. 1, 2, 3. Wallahu a'lam. Kan? Sebab kita pun tidak tahu. Betul kan? Kita pun Okey, tidak terima tahu kasih. mana kita mesti saling memesan kepada keluarga kita, cerita begini-begini kan. Dan kita pun maklumlah bila kita bincang bab hari kiamat ni, kiamat akan berlaku setelah tidak ada manusia yang menyebut la ilaha illallah kan. Tidak ada dah. Lepas pada tu kan, ada peristiwa pula okey yang kata matahari naik sebelah barat ni, yang kata sebelum ataupun selepas, kemudian Allah utuskan angin, yang kemudian angin tadi mematikan umat Islam, tinggallah orang kafir sahaja. Bermakna dah ada dah dia punya plot tadi untuk berlaku kiamat, dan kiamat berlaku hanya orang yang kafir sahaja ada. Hanya orang kafir sahaja ada berlakunya kiamat. Macam-macam lah. Cerita yang dunia sebelah timur dah ditenggelamkan, dunia di sebelah barat dah ditenggelamkan, tinggal hanyalah di Middle East, di sebenarnya tanah Arab sahaja kan yang belum lagi ditenggelamkan oleh air. Ada juga yang bercerita begitu. Cerita ni memanglah kan kita seronok dengar, kita tengok dalam filem pun begitu, tapi betul tak betul tidak ada satu sumber yang konkret, yang sahih, yang menyatakan yang akhirnya adalah kawasan mana-mana. Wallahu a'lam. Jadi saya kira begitulah kan, tajuk yang cukup simpel lah kan. Dabah ini sebagai salah satu daripada asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat besar yang berlaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan hidayah kepada kita, bagi kita sentiasa baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta supaya Allah Taala ni kan a'inni ala zikrika, bantulah aku untuk ingat kepada kamu ya, dan wa husni ibadati, dan dapat buat amal ibadah yang terbaik kepada kamu. Kita doa begitu. Jadi saya kira sekadar itulah untuk malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jazakumullah khairan katsira. Dan kepada siapa yang nak donate sebagai amal jariah, apa panggil pencing kubur ni, bolehlah berbuat demikian kepada akaun yang tertera kepada inilah Akademi Tadabbur Malaysia yang membawakan kuliah kita pada malam ini dan juga pada malam-malam yang lain. Jadi sekali lagi jazakumullah khairan katsira, wallahu a'lam. Kita tangguhkan di sinilah, wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.